Saudara, bahasa kebangsaan yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia ini seringkali dipersenda, dipandang enteng. Meskipun ia bahasa rasmi yang seharusnya diguna secara meluas, namun ia sekarang dianggap sebagai bahasa yang ketinggalan zaman. Bahasa kedua barangkali dalam keluarga. Jadi apakah cadangan ataupun hala tuju yang boleh kita memperkasakan lagi bahasa Melayu ini bukan sahaja di IPT, malah supaya ianya digunakan secara meluas di seluruh negara serta bagaimana untuk kita memperkasakan bahasa Melayu ini ke peringkat yang lebih tinggi, ke peringkat global. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Azlina Haji Muhammad Kiram, pensyarah Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, ya. Pertama kali berjumpa. Ya, di bulan puasa, Doktor. Ya. Doktor, kalau kita cakap berkenaan dengan pemerkasaan bahasa Melayu di IPT hari ini selepas 64 tahun kita merdeka, isu upaya dan wibawa bahasa Melayu ini dalam bidang pendidikan masih terus diperkatakan. Jadi, apa pandangan Doktor berkenaan dengan hal itu? Baik, ya. Assalamualaikum dan selamat malam, ya. Salam Ramadan. Jadi seperti yang Cik Syairul tanyakan tadi kan, isu upaya dan wibawa. Saya kira tahun ini memasuki ulang tahun ke-65 kita merdeka, ya. Dan telah pun melepasi Jubli Emas, ya, 50 tahun, tetapi masih lagi kita memperkatakan tentang upaya dan wibawa. Sedangkan ketika kita menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita itu telah lama pun kan, melalui Akta ataupun Artikel 152 Perlembagaan Persekutuan. Jadi memasuki angka ke-65 tahun merdeka, saya fikir tidak sepatutnya rakyat Malaysia mempertikaikan tentang wibawa dan upaya bahasa Melayu. Kita tahu bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca, kan, suatu ketika dahulu, dan pernah berkembang dengan begitu pesat sekali melalui pelbagai bidang ilmu. Jadi sebenarnya, maaf cakaplah, yang mempertikaikan upaya dan wibawa bahasa Melayu ni ada dalam kalangan, saya tak nak sebut orang Melayu lah, tapi saya kata dalam kalangan warga Malaysia sendiri. Dan tak sepatutnya berlaku lah, kan. Jadi sepatutnya memasuki usia 65 tahun kemerdekaan, kita sepatutnya yakin dan percaya bahawa bahasa Melayu mempunyai upaya dan wibawa bukan sahaja untuk berkembang di pesada global, ya, tetapi juga kita percaya suatu ketika nanti boleh menjadi bahasa ASEAN. Seperti mana hasrat Perdana Menteri, kan? Betul. Jadi maksudnya kelestarian bahasa Melayu ini sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia pada masa yang akan datang banyak bergantung kepada generasi muda sekarang. Sebab dalam hal ini saya fikirkan KPT, IPT mempunyai peranan yang cukup besar dalam kita memumpukan rasa cinta dan bangga warga IPT terhadap bahasa Melayu. Namun dilema, cabaran dan juga halangan itu tetap akan ada. Namun dalam hal ini, apa pandangan Doktor dan juga apa cadangan dan juga hasrat Doktor dalam kita kembangkan hal ini? Baik, sebenarnya kan di IPT ni, Syairul, ya, di IPT UA sama saja, kita berhadapan dengan isu bahasa Melayu. Dan dalam kalangan generasi muda, khasnya remaja lah kalau kita lihat, ya, yang menjadi pelajar misalnya di IPT dan UA, begitu juga pentadbir, ahli akademik, ada dilemanya, kan. Jadi dilema inilah yang sebenarnya perlu dirungkaikan. Salah satu, kalau Syairul tanya tadi, kan, kata generasi muda hari ini bagaimana mereka mencintai bahasa Melayu ke sepenuhnya ke separuh-separuh ke apa. Tapi hakikat, ya, kalau kita lihat sebenarnya ada isu besar di IPT dan UA yang mana salah satu daripada isunya pelajar tidak menguasai bahasa Melayu. Tidak cekap, tidak mahir, tidak terampil bertutur dalam bahasa Melayu, kan. Tapi kita kena kupaslah kenapa agaknya pelajar kita hari ini tidak cekap dan mahir menguasai bahasa Melayu, kan. Salah satunya saya melihat isu penggunaan bahasa pengantar. Kan, kalau kita lihat sejarah sebenarnya perlembagaan kita sendiri, kalau kita lihat dalam rukun negara sendiri, kan, prinsip ketiga, keempat, kelima, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, ya, sepatutnya kita mengangkat bahasa Melayu. Dan sekiranya kita tidak mengangkat, terutamanya tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, saya kira telah berlaku pelanggaran di situ. Kan. Betul. Jadi macam manalah anak-anak muda nak bangun untuk
mencintai bahasa Melayu kalau kita sendiri ataupun maaflah kalau saya katakan pembuat dasar tidak mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar di IPT misalnya kan. Baik. Jadi kalau kita ikutkan sekarang ini zaman teknologi. Jadi kalau kita tengok di media sosial misalnya penggunaan bahasa Melayu itu silih berganti dengan bahasa asing. Kadang-kadang dalam satu ayat ada bahasa Melayu dan juga ada bahasa Inggeris yang dicampur adukkan sekali. Jadi ada juga penggunaan bahasa Melayu itu yang disalahguna, disalah faham artinya. Jadi keterampilan berbahasa tidak lagi menjadi keutamaan. Jadi kenapa ia berlaku, Doktor? Saya kira perkara ini berlaku sebab sebenarnya tidak ada hukuman ataupun sekatan. Okey? Sebab itulah kita mahu di sini supaya Akta Dewan Bahasa dan Pusaka DBP supaya dipinda. Yang 1959 itu dipinda dengan segera untuk kita melihat sekiranya berlaku apa-apa pelanggaran, pihak DBP boleh melakukan pemantauan, membuat tindakan yang selanjutnya melalui akta tersebut. Itu satu ya. Yang kedua, memanglah macam Syahrul kata tadi kan, bukan sekadar berlaku percampuran kod dengan bahasa-bahasa asing lain, tetapi juga penggunaan bahasa Selangor berleluasa kan. Penggunaan singkatan, ada guna tak singkatan sewenang-wenangnya? Sepatutnya ikut DBP kan. Contohlah kalau saya kata aku kan, aku, kalau aku kita tulis AKU, tetapi dalam mesej boleh tengok AQ. Kan? Betul. AQ kan. Jadi nak sebut apa tu, ak dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku ialah tidak ada hukuman. Itu satu. Okey, maknanya di sini pelajar melihat bagaimana jika mereka menggunakan istilah yang tidak tepat ataupun berlaku percampuran kod, tidak ada teguran. Kan? Betul. Jadi perasaan itu akhirnya menjadi satu budaya dan mereka berpandangan bahawa inilah budaya yang diterima dalam kalangan kawan-kawan mereka kan. Jadi ini memang satu perkara yang harus ditangani dengan segeralah. Ya, baik. Tadi kalau kita lihatkan senario semasa menunjukkan penggunaan bahasa Melayu ini, peranan bahasa Melayu ini mula kita kata beralih daripada bahasa yang besar, bahasa yang penting menjadi diperkecilkan dan juga jadi bahasa yang kedua seperti saya katakan tadi. Jadi dalam hal ini, apa yang Doktor lihat tindakan yang perlu dilakukan sewajarnya kepada mereka ini untuk kita mengembalikan zaman era lingua franca itu tadi, Doktor? Okey, dalam konteks pendidikan lah Syahrul, saya melihat bahawa kita perlu yakin bahawa bahasa Melayu boleh ataupun sebenarnya telah pun menjadi bahasa ilmu. Jadi sesuai dengan peranannya sebagai bahasa ilmu ini, maka pihak kerajaan terutamanya dan juga pihak pentadbir IPT Universiti Awam harus melakukan sesuatu. Saya berbalik semula kepada dilema tadi. Kan? Antaranya satu contohlah berlaku juga yang mana di Universiti Awam misalnya ataupun di IPT temu duga. Yang sepatutnya urusan rasmi kan dilakukan dalam bahasa Inggeris. Kalau tak sepenuhnya pun 80% dalam bahasa Inggeris. Sedangkan sepatutnya dalam urusan rasmi ini kita menumpukan kepada temu duga ataupun menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kita kan. Kecualilah jika ada keperluan berdasarkan bidang ke apa kan. Itu lainlah. Tetapi apapun keadaannya kita harus mengutamakan bahasa Melayu. Jadi pihak pentadbir perlulah caknalah kan. Jadi jangan berlaku pelanggaran. Sekiranya temu duga misalnya dilakukan dalam bahasa Inggeris, maka itu telah berlaku pelanggaran dari sudut perlembagaan persekutuan sendiri kan. Saya dalam hal ini saya cukup setuju. Lagi-lagi kalau kita ambil contoh sebelum kita nak melangkah ke universiti misalnya, kewajipan ataupun keperluan untuk ambil muat, Doktor. Jadi kalau kita ikutkan misalnya di universiti-universiti yang mengangkat martabat anak Melayu katanya, masih lagi memerlukan sijil muat itu sendiri untuk mereka memasuki ke universiti. Pandangan Doktor macam mana? Okey, kalau kita kata dalam konteks bahasa Melayu ini, sepatutnya Malaysia pun melakukan perkara yang sama. Kan? Okey kan? Tapi contoh ni di UPM, kami ada UKOM, Ujian Komunikasi Bahasa Melayu. Tetapi ujian itu diambil oleh pelajar seawal semester 3. Tapi berbalik kepada Syahrul kata tadi, kalau kita tengok di universiti luar negara, ada persediaan khusus dalam bahasa mereka kan. Jadi sepatutnya kita Malaysia pun boleh buat begitu. Sesiapa pelajar luar negara
yang hendak datang sepatutnya boleh mengikuti kursus kemahiran bahasa Melayu dahulu, kemudian bila masuk universiti menguasai lagi dalam kursus-kursus yang lain, kan. Pelajaran antarabangsa, Doktor. Betul. Kalau di Rusia kena ambil bahasa Rusia, di Jerman bahasa Jerman, di Jepun pun bahasa Jepun. Tapi di Malaysia tak ada bahasa Melayu. Di Malaysia kadang-kadang kita pun celaru antara bahasa Melayu dengan bahasa Malaysia, kan? Sedangkan penggunaan yang betul ialah bahasa Melayu. Betul. Bahasa Malaysia itu geopolitik, kan, merujuk kepada itu. Jadi saya harap sangatlah supaya pihak kerajaan kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Perdana Menteri katakan untuk memperkasakan bahasa Melayu, terutamanya di IPT, di Universiti Awam. Jadi perlu perbanyakkan lagi kursus-kursus kemahiran. Mungkin sedikit perincian berkenaan dengan kursus-kursus kemahiran bahasa Melayu itu sendiri, Doktor. Okey, saya kalau di Universiti Putra Malaysia misalnya, kita ada kursus kemahiran tahap 1, tahap 2 untuk pelajar luar negara, tetapi pada pandangan saya sudah sampai masanya kita melihat kembali kurikulum ataupun pengisian dalam kursus-kursus tersebut. Saya sendiri, Syairul, mengajar kursus keterampilan berbahasa Melayu, dan saya tidak nafikan walaupun ada pelajar Melayu, pelajar Cina, pelajar India dan etnik yang lain, tetapi masalah penguasaan bahasa Melayu ini memang sangat ketara berlaku, kan. Tapi macam Syairul kata tadilah, kerana pelajar ini mereka telah terdedah dengan persekitaran mereka yang mana memang menggunakan bahasa rancu. Itu satu kesalahan bahasa, kan. Yang kedua, ini kalau kata bahasa rojak lah, ataupun percampuran kod. Betul. Jadi pengalaman saya, kan, Syairul, bila mengajar tu saya menjadi penterjemah. Contoh dia kata apa tu? So, actually, kan. Jadi dia terlupa so itu apa. Sampai macam tu sekali rakyat Malaysia. Betul. Basically. Kan? Betul. Saya rasa kalau saya dapat pensyarah macam ni, waktu saya belajar, mau segar mata saya. Tak boleh, tak sempat menguap. Tak sempat menguap. Tapi kita nak pause sekejap kesegaran ni. Kita nak berehat seketika, Doktor. Kita akan kembali selepas ni dalam Lensa IPT. Okey.